Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah saya dengan MC ni. Semangat MC kita kan. Berapa kali berlatih skrip tu? Udah berlatih, kata nak berlatih. Memang semua dah jadi. Oh, kali jadi penceramah. Saya tak tahu baca program. Katanya ayahnya orang kan ya. Ya, menusuk dah pula. Puan, guru ke, cikgu ke? Sekarang berniaga ke? Sebab benda tu boleh nampak kan. Sengit dia kaki. Belakang tu panjang. Benda tu kan macam dah biasa, dah tahu kan. Tengok sengit. Ni panjang. Allahu Akbar. Tak, bukan. Yang panjang sebelah sana. Ya, gitu. Ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari ni hari apa semua? Subhanallah. Hari Jumaat buat apa? Surah Al-Kahfi. Dah habis ke baca surah Al-Kahfi? Al-Kahfi dah habis. Subhanallah, Allahu akbar. Sebelum kita mulakan, nak ucap terima kasih kepada surah Al-Falah. Betul kan? Surah Al-Falah. Pajam. Subhanallah. Sebuah surau yang sangat indah, yang sangat besar, yang sangat sempurna. Ada serambi yang besar. Sesuailah siapa yang ada anak kecil kan, supaya lebih selesa untuk anak-anak, sambil ibu boleh fokus kepada kuliah, pengajian dan sebagainya. Maksudnya disediakan ruang yang luas juga untuk wanita yang dalam keadaan tidak suci. Tapi sebab ini mungkin bateri habis. Tak apa. Betul lah, bateri habis. Okey. Sabar ya, hari Jumaat kan banyak ujian. Hello. Okey, pastikan cari, takut yang ni habis pula. Faham tak? Okey, subhanallah, Allahu akbar. Siapa hari ini yang memulakan hidupnya dengan pelbagai ujian dah? Angkat tangan. Oh, memang orang sini tak ada ujian ya. Ahli syurga semua ni. Masya Allah. Ahli syurga ni, bidadari syurga semua ni. Ujian tu dah imun dah tak rasa ujian dah. Itu yang kata bidadari syurga, ahli syurga tu. Ya hurul ain. Masya Allah. Ya, bidadari bermata jeli. Tengok kiri kanan ada tak yang mata jeli? Tak tahu mata jeli tu macam mana kan? Saya pun tak tahu. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran bayangan keindahan bidadari. Di luar sana ada suami-suami. Mereka tu bidadara ke ya? Ada lelaki, para suami yang berada di luar sana,
Masya Allah sangat hebat kerana suami masing-masing yang mengizinkan, yang membenarkan, ada yang hantar, lepas tu pergi mengetai kan. Tapi tanpa mereka kita tak boleh juga berada di sini. Masya Allah, jadi mereka dapat pahala sambil goyang kaki. Kita nak goyang tak boleh, sesemut, sekerengga macam-macam lah, sekejap lagi. Dan ada di belakang tu kamera jauh tu kan, nak buka sikit pun tak apa, takut kan tersekat dengan tingkap. Okey ya. Saya takut muka saya separuh nanti. Okey, terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari Jumaat yang barakah, penghulu segala hari. Kita tahu hari Jumaat ada kelebihan yang sangat besar yang tidak ada pada hari yang lain. Dan Allah memilih nama kita, jasad kita, roh kita untuk berada di taman syurganya yang sementara. Ini taman syurga Allah yang sementara. Rasa macam syurga tak? Rasa? Oh, laju je rasa. Ya Allah, ya Allah. Ada orang setelah berbulan lama baru ni datang majlis ilmu. Subhanallah. Kadang memilih-milih. Ustaz ni ngantuk. Ustaz ni bila lah nak pencet, dah tua pun ngajar lagi. Ngajar sorang-sorang rasanya. Macam-macam lah komen. Majlis ilmu Taman Syurga Allah tidak memilih siapa yang menyampaikan, tetapi Allah benar-benar memilih siapa untuk jadi ahli Taman Syurganya. Sebab itu kita diuji dengan perasaan memilih-milih tu. Subhanallah. Dengan perasaan tak puas hati dengan penyampai. Rasa dalam hati tu komen macam-macam. Akhirnya kita pun tak pergi dengan pelbagai alasan. Nabi SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilakuz zikri." Halaqah ataupun majlis zikir. Halaqah tu bulatan. Hilakuz zikri, halaqah bulatan, perhimpunan zikir yang membawa maksud antaranya adalah majlis ilmu. So majlis ilmu ni majlis zikir. Apa maksud dia? Majlis kita ingat kepada Allah. Majlis yang mengingatkan kita pada hari kiamat, tentang kematian, tentang Islam. Kita tidak akan membicarakan tentang perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang melalaikan. Keluar je daripada majlis ilmu, kita memang terdedah. Terdedah kepada sesuatu yang melalaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itulah di majlis ilmu seperti ini, ujiannya banyak. Banyak ujiannya. Apa ujian di majlis ilmu ni? Ngantuk? Kaki sengungut, kan? Pusing kiri, pusing kanan. Kalau rasa dah teruk sangat, boleh je berlunjuk. Takut kan tak boleh nak bangun kan? Orang dah bangun dia duduk lagi kan? Subhanallah. Kadang kita diuji dengan rasa boring, diuji dengan rasa mengantuk, rasa penat. Pelbagailah ujiannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah salah satu taman syurga Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan Allah pilih kita pada saat ini, Allah akan memilih kita juga berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Semua nampak macam 30-an belaka. Sebab pakai mask. Kalau buka tu memang ketara lah. Kalau dari belakang tu memang nampak macam anak dara. Tengok ke depan, oh nenek dara. Kan? Tapi begitulah umur ahli syurga kan, sekitar 30-an. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan semua wanita muslimin muslimat yang hadir pada saat ini di media sosial ataupun di ruang solat ini, di masjid, di surau ini, subhanallah, Allah akan memilih kita barakah pada saat ini menjadi bakal ahli syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada surah Al-Falah, daripada dia Nazir, AJK, kemudian Imam, Bilal, semualah, dan AJK Muslimat kan. Kita punya pengurusi majlis semangat, ketua muslimat dan semua yang terlibat dalam penganjuran majlis ilmu hari ini, dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir daripada dekat dan jauh. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kat rumah ni, Kek Umah ni buat apa ni? Masak? Yo kok ke lolap ni? Lolap ni. Dah tukar dah bateri.
Tak. Sebenarnya kamu yang kena pastikan sampai ada. Tak. Memang mic ni bergantung pada bateri. Ada siapa bawa bateri? Ni dia bateri ni. Tak ada kan? Tak logik kan bawa bateri kan? Okey. Macam ni. Tak apa. Tak, dia nak bateri je. Yang kali standby bateri bawa setiap kali kuliah. Lepas tu bawa je yang tadi tu. Yang dia sekejap je ni. Habis dah. Subhanallah, subhanallah. Tadi pun tak apa. Yang tadi tu yang telinga. Yang telinga tadi. Ya. Okey, boleh. Ni wire meja ni dia tu ada ni. Kita tukar. Boleh. Boleh. Azhar punya. Ini nama Ustazah. Oh, sorry. Sini kah? Sini. Depan. Rapat sini pun tak apa. Rapat sini terus. Yang ini dah. Memang ada wire tak ada kacau dah. Betul. Kacau dah Ustazah. Sekejap. Kursi je. Ya, saya. Maaf Ustazah. Tak apa. Subhanallah, berdirilah kan. Baru nampak belaka. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Muslimin muslimat, sebagai memulakan, kita baca dulu sama-sama 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Boleh ya? Jadi boleh buka lah telefon masing-masing. Google saja, search saja 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Dan kita baca juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kita buat begini bila program jatuh pada hari Jumaat. Kebetulan pagi tadi saya pun tak dapat nak buat kuliah Riyadhus Salihin, kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Jadi kita ambil peluang ni. Mudah-mudahan kalau ada yang tak berkesempatan nak baca sampai habis surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sekurang-kurangnya kita dah baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi yang dituntut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan itu selamat kita daripada fitnatul Dajjal. Okey, boleh ya? Dah jumpa semua? Dah. Okey. Cepat masing-masing, masya-Allah. Okey, kita mula. Baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang berada di FB dan juga di TikTok pun boleh sama-sama baca. Yang sedang online lebih kurang dalam 4,000 yang turut hadir. Kita akan membacakan 10 ayat awal surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Maaf, sebenarnya belum sadaqallah azim. Kita akan bacakan 10 ayat yang terakhir pula. Buka muka surat yang muka surat 304. Kita ambil daripada ayat yang ke 100 ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Masya Allah. Tak cukup nafas kan? Saya rasa macam nafas saya pendek sikit saat ni. Macam mana? Naik tangga tu okey. Cuma kadang-kadang bila kurang sihat, nafas pun jadi pendek. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat. Ya, nanti kalau duduk kan jadi tenggelam ni. Nampak? Okey, tak apa. Saya berdiri dulu. Nanti kalau tak tu saya duduk. Cuba tinggikan ke sini.
Boleh tinggi lagi kot. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Kita dah baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Barang siapa yang membaca, untuk 10 ayat awal Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal. Untuk 10 ayat awal Nabi bersabda dengan kalimah barang siapa yang menghafal. Untuk 10 ayat yang terakhir Nabi menyebutkan siapa yang membaca. Sebab itu kita dituntut untuk 10 ayat awal tu hafal. Usaha untuk hafal sedaya upaya. Tak kira umur berapa, tak ada alasan. Umur 60 dah, 70 dah, ustazah rasa tak sampai jumpa Dajjal ni ha. Haji dah 70, tanda-tanda Dajjal nak keluar tu, Sungai Furat tu pun ada air lagi ha. Tak apa tak hafal pun ustazah. Ni ustazah tu kena hafal ha. Subhanallah. Sebenarnya walaupun Nabi SAW sebut akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal, namun fitnah-fitnah kecil Dajjal, Dajjal kecil, penipu-penipu kecil, ujian-ujian yang seumpama Dajjal, persis Dajjal tu telah ada bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya dengan kelahiranku, antara kelahiranku dengan kiamat ibarat 2 jari. Ibarat 2 jari. Bukan 2 jari ibu dengan anak, tak. 2 jari yang saling bersebelahan. Maksudnya Nabi SAW memberitahu kepada kita, tanda awal dekatnya dengan kiamat adalah apabila kelahiran baginda sendiri. Nabi isytihar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelahiran dirinya menunjukkan kiamat itu semakin dekat, umpama 2 jari yang saling bersebelahan. Subhanallah. Sebab itulah kita nampak fitnah-fitnah seumpama fitnah Dajjal yang mengaku jadi Nabi. Daripada saat Nabi ada lagi, dah ada. Antaranya Musailamatul Kazzab, diberi gelaran Musailamah si penipu. Dia mengutuskan surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengisytiharkan dia sebagai salah seorang Nabi juga. Dan dia telah pun membunuh utusan Nabi bila menghantar balik, membalas balik surat tersebut untuk dia menyeru, untuk dia insaf, untuk dia bertaubat. Sampai sudah Musailamatul Kazzab ini menyeru dan dia mempunyai penyokong yang begitu ramai juga pada saat itu percaya bahawa dia adalah Nabi akhir zaman juga. Sebab Arab Jahiliah ni dia kuat sangat dengan kelompok-kelompok, dengan kabilah-kabilah. Jadi apabila ada wakil kepada kabilahnya juga mengakui dia Nabi, kerana semangat itu mereka sanggup menafikan hakikat dalam hati mereka. Mereka percaya bahawa satu-satunya Nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi bila ada yang ngaku Nabi, mereka boleh jadi tumpang bangga. Kabilah aku ada juga Nabi, bangsa aku ada juga Nabi. Dan selepas kewafatan Nabi SAW, yang mengaku jadi Nabi bukan seorang dua. Muncul daripada negara sekalian, muncul daripada kabilah sekalian, muncul daripada daerah sekalian. Memang banyak sangat yang mengakui jadi Nabi. Sampailah hari ini. Dalam bulan lepas, dalam 2 bulan lepas kita dikejutkan. Padahal dah lama tapi kita baru tahu. Ada di negara barat seorang wanita Muslim dan dia mengaku Muslim dan dia pun berimej Muslim. Dia mengaku dialah satu-satunya Nabi di kalangan wanita. Dan dia juga ramai pengikut. Dan dia juga memakai pakaian teramat seksi. Dan dia menegaskan bahawa tudung semua itu adalah pakaian orang Arab saja. Dan memang ramai remaja terpengaruh sebab doktrin yang dibawa sangat mudah. Sangat mudah. Maksudnya boleh ikut saja arus semasa. Berpakaian walaupun macam telanjang sekalipun, tak apa. Yang penting mengikut apa ajaran dia yang sesuai pada zaman ini. Beliau menyebutkan tentang apa yang Nabi bawa sesuai untuk zaman Nabi. Tapi dia diutuskan pada zaman sekarang untuk wanita, sesuai untuk wanita pada zaman kini. Jadi itulah di antara fitnah-fitnah ujian-ujian wanita akhir zaman. Masya Allah, Allahu Akbar.